Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang Allah rahmati sekalian, putra dan perempuan, syukur kita kepada Allah pada malam ini. Seperti mana yang kita rancangkan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita keizinan, merupakan satu rahmat yang besar dari Allah, kerana kita nak belajar, menuntut ilmu Allah, Allah memberikan kita peluang, maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah di atas peluang yang Allah beri kepada kita. Kita juga memperbanyakkan puji kita kepada Allah kerana kita menunjukkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Pada malam ini kita dapat menyambung lagi beberapa surah di dalam Al-Quranul Karim yang kita judulkan pengisian kita dengan mengenali nama dan tema 114 surah di dalam Al-Quran. Seperti yang ada pada tajuk itu, tujuan utama kita adalah kita ingin mengetahui tentang nama surah tersebut. Kemudian kita ingin mengetahui tentang apakah tema bagi surah yang sedang kita bincangkan. Malam ni insya-Allah seperti yang kita rancang pada minggu lepas, kita akan mempelajari 3 surah. Oh, ada kesilapan sekejap. Sekejap saya minta izin.
Sebab kebetulan pada nota saya ni, saya ada sedikit kesilapan. Sekejap ya. Okey. Eh. Dan kesalahan. Okey. Sekejap ya. Saya mohon sekejap sebab saya sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya tuan-puan Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada pembetulan pada note saya. Okey, saya terpakai yang lama. Okey. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan memberi tumpuan kepada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun merupakan surah yang ke-64 selepas suratul Munafiqun. Dan insya-Allah selepas surah At-Taghabun kita akan mempelajari surah selepasnya iaitu surah At-Talaq yang merupakan surah yang ke-65 di dalam Al-Quran. Selepas belajar tentang surah At-Talaq, kita akan menyambung dengan surah yang berikutnya adalah surah At-Tahrim yang merupakan surah yang ke-66. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66 merupakan surah yang terakhir yang berada pada juzuk yang ke-28. Ini bermakna malam ini kita masih lagi berada pada surah yang terletak pada juzuk yang ke-28. Maknanya kita dah sampai juzuk 28. Tinggal 3 saja surah lagi pada juzuk 28 yang belum kita selesaikan. Jadi kita minta pada Allah pada malam ini untuk melapangkan dada kita. Allah mempermudahkan urusan kita. Allah mempermudahkan masuknya ilmu ini, kefahaman ini kepada kita. Hanya Allah sahaja yang boleh membersihkan hati kita, yang boleh menajamkan pemikiran kita. Kita sekadar usaha, kita dengar, kita fokus, kita catat, kita rujuk nota dan sebagainya. Semua itu hanya asbab sahaja. Tapi pada hakikatnya ilmu tentang Al-Quran ia terletak pada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikat niat kita untuk kita belajar pada malam ini tidakkan adalah untuk kita memahami kalam Allah. Ya, kita nak cari redha Allah, kita nak cari rahmat Allah, pasti ada keberkatannya. Baik, kita terus kepada surah At-Taghabun. Okey, bagi sesiapa yang dia mungkin dia baru mengikuti pengisian pada malam ini, okey, ataupun yang mengikutinya, okey, nota bagi kelas-kelas yang lalu boleh diambil pada link Google Drive yang telah diletakkan di ruangan chat melalui Zoom ini, ataupun yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh lihat maklumat tersebut di ruangan komen untuk nota rujukan pada malam ini. Jadi saya amat menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan untuk join, untuk bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia di Telegram, Akademi Tadabbur Malaysia. Kerana di dalam Telegram tersebut, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan jadual tenaga pengajar yang lain. Kemudian tuan-tuan boleh dapatkan senarai nota-nota yang ada bagi setiap pengisian. Termasuklah pengisian setiap Jumaat malam Sabtu tentang nama dan tema surah. Okey, itu untuk
pendahluan pengisian kita. Baik, kita terus kepada at-taghabun. Apa makna at-taghabun? Okey, at-taghabun kalau kita rujuk dalam Quran terjemahan. Okey, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat 556 sehingga muka surat 557. Ada 2 halaman muka surat bagi surah At-Taghabun. Okey, kalau kita tengok dekat Quran terjemahan, diterjemahkan At-Taghabun ini adalah hari diperlihatkan segala kesalahan. Hari yang didedahkan tentang kesalahan. Dia ada kaitan dengan hari yang mereka dapat mengetahui tentang kerugian. Boleh juga. Okey, hari didedahkan kesalahan dan juga dikaitkan dengan hari mereka dapat tahu betapa ruginya mereka ketika berada di hari akhirat. Itulah dikaitkan dengan at-taghabun. Di manakah rujukan ayat tentang nama at-taghabun? Okey, ayat di dalam surah At-Taghabun. Okey, surah At-Taghabun mengandungi 18 ayat. Okey, ayat keberapa ada perkataan At-Taghabun? Okey, kita dah tahu makna secara terjemahan At-Taghabun tu. At-Taghabun tu kenapa kita namakan dia hari? Kenapa kita namakan hari? Hari dekat situ dikaitkan dengan hari kiamat. Yang mana hari kiamat tu salah satu ciri dia, keadaan dia adalah Yaumut Taghabun. Hari yang orang akan nampak segala kesalahan dia. Tak ada terselindung dah. Sekarang ni mungkin ada orang dia tidak mengaku yang dia salah. Mungkin dia tak mengaku bahawa dia itu berada dalam kerugian, kan? Tetapi apabila sampainya hari itu, iaitu hari akhirat, hari itu sifatnya apa? At-Taghabun. Maka kita akan tahu nanti apa kerugian kita yang kita tak sempat nak buat dekat dunia. Kan? Apa yang kita telah terlepas pandang ketika di dunia. Itu dia panggil At-Taghabun. Okey. Jadi kita nak rujuk dalam ayat yang keberapa dalam surah At-Taghabun ada perkataan At-Taghabun. Okey, ayatnya berada pada ayat yang ke-9. Ke-9. Kadang-kadang seperti kita baca surah-surah yang sebelum ni kan, kadang-kadang ayat pertama saja bagi surah dah jumpa nama surah tu. Nama surah tu maksudnya kalau At-Taghabun, ada tak kalimah perkataan At-Taghabun? Okey, dalam surah Taghabun dia berada pada ayat yang ke-9 akan jumpa perkataan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika yaumut taghabun. Jumpa perkataan at-taghabun. Okey, tapi sebelum perkataan at-taghabun, Allah kata yaumu, hari. Jadi yang kita baca dekat tulisan yang berwarna biru ni, Allah kata itulah, demikianlah, zalika, itulah, demikian itulah hari yang dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dia panggil at-taghabun. Sebab ada perkataan yaumu hari. Yaumu tu maksudnya adalah hari. Hari apa? Hari kiamat. Keadaan hari kiamat salah satunya adalah at-taghabun. Hari yang orang rasa macam hari yang mereka akan nampak terpampang jelas apa yang mereka telah tertinggal. Maksudnya mereka berada dalam keadaan yang sangat rugi. Okey, bermaksudnya mereka berada dalam keadaan mereka rasalah, kenapalah aku tak buat benda ni? Kan?
Rupa-rupanya aku ingat berada dekat dunia tu aku dah buat benda betul. Rupanya aku salah. Dia macam tu. Itulah hari At-Taghabun. Okey, jelas daripada nama tu. Dan kita juga telah mengetahui tentang ayat 9 ni ada perkataan At-Taghabun. Okey, nanti insya-Allah kita akan baca keseluruhan ayat nombor 9. Jadi kita nak lihat terlebih dahulu justifikasi surah itu dinamakan At-Taghabun. Kita lihat dulu dekat sebab penamaan surah. Okey. Kalau dirujuk dalam kitab Asma' Suwaril Quran, ni kitab Arab. Okey, yang bertajuk nama-nama surah Al-Quran karangan Dr. Munirah. Okey, beliau mengatakan kenapa surah itu dinamakan At-Taghabun. Okey, kerana terdapat perkataan lafaz At-Taghabun. Macam ayat 9 kan? Ada At-Taghabun. Dan yang paling penting lepas tu dia kata, dan ia merupakan hari kiamat. Okey, dia hari kiamat. At-Taghabun tu ingat. Dia hari kiamat. Sebab dia ada perkataan yaumu tadi. Dia kata kunci dia sebenarnya adalah hari kiamat. Ini nama dia, hari kiamat. Tapi hari kiamat, dia ada banyak kondisi, dia ada banyak situasi. Dia tak sama. Kan? Kalau namanya Qari'ah, namanya lain. Waqi'ah, dia bentuk lain. Tapi semua tu tentang hari kiamat. Jadi At-Taghabun ni, dia mewakili situasi yang tertentu yang ada pada hari kiamat. Apa dia? Hari kiamat yang menzahirkan kerugian orang kafir kerana meninggalkan perbuatan beriman. Jadi faham tak At-Taghabun? At-Taghabun ni adalah hari yang dijelaskan akan kerugian, kesalahan di hari akhirat. Orang kafir, okey, dalam maklumat ni kita dah dapat jawapan, dah diberikan. Manusia yang dia berada dalam situasi yang sangat taghabun, jawapannya adalah orang kafir di antaranya. Yang paling utama. Kenapa? Kerana ketika di dunia dulu, mereka bertindak sesuatu yang tidak menepati apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka ingat mereka betul. Tetapi yang betulnya sebaliknya. Tapi dekat dunia mereka tak sedar. Mereka ingat ialah sebab dekat dunia kan. Jadi nak tahu langit tinggi rendah, nak tahu perkara yang sebenar-benarnya, siapa yang sesat, siapa tak sesat, siapa yang benar, siapa tak benar, jawapan dia adalah pada hari kiamat. Okey, jadi kita dapat jawapan dia. Okey, sekarang kita pergi kepada ni dulu. Kita lanjutkan dulu dengan tema dia. Okey, nanti saya patah balik dekat ayat 9. InsyaAllah. Okey, lagi saya akan terangkan. Okey. Kita terus kepada tema dulu. Okey, untuk nama saya yakin kalau tuan boleh dengar suara saya dengan jelas, kalau saya terangkan dalam keadaan satu persatu, moga-moga tuan-tuan dapat mengetahui tentang nama bagi surah At-Taghabun. Kan, dari dalam ayat keberapa, kenapa ia dipilih dengan nama At-Taghabun. InsyaAllah, saya yakin tuan faham. Kalau tak faham, tak jelas, nak minta ulang, sekejap lagi boleh tanya. Kan? Okay, kita terus pergi kepada mengenali apa tema bagi surah At-Taghabun ni. Okey, tema. Okey, tema surah At-Taghabun, seperti biasa, saya akan mengemukakan paling kurang saya bawa 2 rujukan kajian yang dibuat oleh para ulama tentang surah At-Taghabun ni, apa tema dia, mihwar dia.
Okey. Surah At-Taghabun temanya adalah merujuk kepada orang yang tertipu dan kerugian pada hari kiamat. Okay. Dia orang yang tertipu. Tertipu tu maksudnya tertipu tu maksudnya ketika di dunia dia telah, apabila di hari akhirat dia tahu benda yang benar. Jadi dekat dunia tu sebenarnya dia terpedaya. Dia telah tertipu. Tertipu apa? Dengan kesesatan, dengan perkara-perkara yang benar. Contohnya Nabi tu bawa benda yang benar. Kan? Sepatutnya dengar cakap Nabi. Tetapi mereka tertipu dengan apa? Mungkin dengan kawan-kawan, mungkin dengan keadaan, mungkin dengan hawa nafsu mereka, mungkin dengan sikap mereka yang degil. Dan ia kaitan dengan kerugian pada hari kiamat. Okey, sekejap lagi kita akan tunjukkan contoh-contoh ayat yang mengukuhkan kepada tema ini. Okey, kita tengok tema yang kedua. Ada persamaan tapi rujuk dalam buku yang lain. Kalau kita rujuk dalam buku Awalul Marrah At-Tadabbur Quran menyebutkan tema surah At-Taghabun ni adalah kerugian besar bagi orang-orang kafir pada hari kiamat. Sebenarnya kalau kita gabungkan, kita buat kombinasi antara dua kitab tadi, sebenarnya dia hampir sama. Dia akan cerita tentang orang kafir yang mereka berada dalam keadaan yang sangat kerugian. Rugi kenapa? Kerana ketika di dunia mereka itu telah tertipu. Tertipu secara tak langsung dia dikaitkan dengan mereka telah mengetahui akan kesalahan mereka ketika berada di dunia. Sebab tu At-Taghabun ni dia memang agak kompleks sikit kalau nak cerita ayat, maksud nak cerita kalimah yang tepat satu perkataan saja mungkin dia tak nampak. Dia kena guna macam kata kunci dia, kesalahan, kerugian dalam keadaan tertipu. Itu dia lebih lengkap pada mana At-Taghabun. Okey. Sekarang kita pergi patah balik kepada ayat yang kita rujuk ada perkataan Taghabun ni supaya kita lebih jelas lagi tentang namanya dan juga temanya. Okey, kalau kita baca ayat 9 tu, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yawma yajma'ukum liyaumil jama'. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Okey, dekat ayat 9 ni, kalau kita amati nanti selepas kita baca sampai habis terjemahan ayat 9 ni, kita akan jumpa ada dua nama kiamat. Nama kiamat yang pertama adalah hari pengumpulan. Dia panggil Yaumul Jam'i. Situasi hari kiamat, hari apa? Hari dikumpulkan semua makhluk. Hari dikumpulkan. Masa hari dikumpulkan itulah Zalika yaumut taghabun. Hari yang dinampakkan kesalahan. Ini adalah nama kedua sebenarnya bagi hari kiamat. Kalau orang tanya, apa nama lain bagi hari kiamat? Kita akan jawab, hari akhirat lah. Selain daripada nama hari akhirat, kita boleh namakan dia dengan hari pengumpulan. Kita juga boleh namakan hari kiamat adalah hari didedahkan segala kesalahan. So apabila kita tahu kesalahan, maknanya kita berada dalam keadaan apa? Rugi. Okey. Kenapa kau boleh bersalah? Kenapa kau baru dapat tahu kesalahan itu? Kerana di dunia kita telah tertipu. Jelaskan. Okey, lepas tu dekat ayat 9 juga Allah jelaskan
Siapa golongan manusia yang Allah kumpulkan mereka? Jadi Allah kata, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Okey, ayat 9 ni ayat yang Allah menyebutkan tentang siapa yang sebenarnya dia terkeluar. Ayat 9 ni Allah Ta'ala menyebut pada ayat manusia yang dia berada dalam keadaan yang dia tidak kerugian. Siapa dia? Adalah orang yang beriman dan orang tu melakukan amal soleh. Okay, tapi penting kita nak ambil kat maklumat ni dulu. Hari At-Taghabun tu bila akan berlaku? Iaitu pada hari dikumpulkan. Lepas dikumpul, dihisap, diberi buku amal, baru kita tahu apa kesalahan, kesilapan, tindakan yang kita patut buat, kita tak buat. Okey. Ini tentang ayat 9. Okey, kita nak jelaskan lagi, kita kena tengok ayat lain. Okey, kita terus pergi kepada ayat ni. Okey, kita tengok ayat nombor 5, ayat nombor 6 dan ayat nombor 7. Okey, 5, 6 dan 7. Ayat 5, 6, 7 ni inilah sebenarnya ayat yang seperti dalam tema. Dalam tema tu kan, kerugian besar orang-orang yang kafir pada hari akhirat. Kenapa orang yang kafir ni mereka berada dalam kerugian yang besar? Kenapa mereka akan nampak kesalahan mereka didedahkan? Apa yang mereka buat? Kita tengok pada ayat 5. Ayat 5 Allah kata, "Ala ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim." Apakah belum datang kepada kamu, wahai orang-orang kafir? Okey, kita fahamkan ayat Quran dia turun adalah pada orang Arab musyrikin ketika mana mereka berada di Makkahul Mukarramah. Begitu juga setelah Nabi hijrah lah. Jadi orang-orang Arab musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, okey, cara Allah nak sedarkan mereka, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka tentang apa? Korang ni tak pernah tahu ke tentang cerita tentang siapa? Orang-orang kafir yang terdahulu. Orang kafir terdahulu tu maksudnya Allah Ta'ala nak bagi orang-orang Arab musyrik di zaman Nabi supaya insaf kan, ambil sempadan kan, ambil pengajaran dari sudut apa orang-orang sebelum mereka. Seperti siapa? Seperti kaum Ad yang dimusnahkan, kaum Samud dimusnahkan, kaum Nabi Saleh lah, cerita pasal Fir'aun lah, cerita tentang umat-umat orang kafir. Jadi Allah kata, korang tak pernah tahu ke berita orang-orang terdahulu? Terdahulu tu maknanya yang Allah hapuskan. Maka mereka yang telah dihapuskan tu, yang telah Allah binasakan tu, telah pun rasa akibat yang buruk daripada perbuatan mereka. Dan mereka itu nanti akan dapat azab yang pedih. Faham tak ayat 5 ni? Ayat 5 ni Allah Ta'ala ingatkan orang Arab musyrikin. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni dia sangat beruntung. Dia tak macam umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dahulu, kalau mereka tak beriman, setelah sampai tempoh, mereka akan Allah binasakan. Macam kaum Nabi Nuh, Allah binasakan. Kaum Lut, Allah binasakan. Kaum Ad, Allah binasakan. Kan? Jadi, Allah Ta'ala kata pada mereka, kalau korang tahulah berita tentang orang-orang dulu ni, mereka telah pun merasa azab. Lepas tu Allah bagi tahu, nanti mereka dekat akhirat mereka akan
dapat lagi azab yang pedih. Rupa-rupanya orang-orang terdahulu dia tuan-puan, dia bukan azab tu dapat dekat dunia saja. Contohnya macam kaum Nabi Allah Nuh kan. Contoh mereka telah lemas dalam taufan. Mereka lemah dalam taufan tu bukan habis kat situ saja. Nanti di hari akhirat mereka akan dapat azab yang lebih pedih. Itulah ayat tu. Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka di dunia. Dan mereka memperoleh azab yang pedih. Okey, faham ya ayat nombor 5 ni? Okey. Kemudian Allah menerangkan kepada kita. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak terangkan kepada orang Arab musyrikin. Kenapa orang-orang sebelum mereka telah mendapat azab semasa dekat dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Allah bagi tahu sebab pertama terletak pada ayat yang ke-6. Penyebab pertama ni, kalau kita kaitkan dengan nama surah, kita kaitkan dengan tema surah, dia akan jadi penyebab apa? Penyebab apa? Kalau kita kata nama surah tadi adalah hari yang diredahkan segala kesalahan-kesalahan kan? So kita boleh jadikan ayat 7, apa kesalahan mereka yang pertama? Jelas. Ataupun kita kata, apakah perbuatan yang menyebabkan mereka itu telah berada dalam keadaan yang sangat kerugian? Apa yang mereka telah buat? Inilah jawapannya. Jadi, ayat ke-6 menjadi penyebab pertama kenapa mereka boleh dapat azab yang pedih di akhirat. Kalau kita nak tukar ayat dia, kesalahan pertama. Okey. Ayatnya berbunyi, "Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat." Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Maknanya Allah bagi tahu kesalahan mereka pertama, mereka pernah jumpa, pernah didatangi rasul-rasul. Rasul-rasul tu didatang bawa apa? Bayinat. Bayinat ni macam mereka bawa hujah, mereka membuktikan mereka ni adalah pesuruh Allah, mereka bawa mukjizat kan. Tetapi rasul-rasul yang datang dekat mereka ni, orang-orang yang terdahulu tu kan, mereka buat apa tindakan mereka? Setelah rasul-rasul tu datang bawa keterangan kan, bawa dakwah, bagi nasihat, bagi peringatan, mereka mengatakan faqalu, mereka mengatakan abasyarun yahdunana, mereka kata, apakah manusia yang akan beri petunjuk kepada kami? Maknanya mereka menolak rasul-rasul yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Kenapa mereka menolak? Mereka tak percaya. Mereka ingat rasul Allah ni, utusan Allah tu bukan manusia macam malaikat ke. Jadi mereka kata, sebab apa? Sebab rasul tu dia manusia sama macam mereka. Nampak tak? Macam contohnya Nabi Allah Nuh, orang kampung dia, Nuh ke jadi rasul? Kan? Hud ke jadi rasul? Jadi mereka menolak dakwah peringatan para rasul tu. Sebab apa? Sebab rasul tu manusia. Begitu yang mereka kata, takkan manusia tu jadi rasul? Rasul ni manusia macam ni ke yang nak bagi hidayah kepada kita? Nampak tak kesalahan mereka? Dan kita nampakkan mereka telah tertipu dengan apa? Mereka duk ingat rasul ni mesti malaikat. Kan mesti yang macam bukan manusia. Tapi sebenarnya itulah rasul. Okey, lepas tu mereka buat apa? Fakafaru wa tawallaw. Lalu mereka ingkarlah dan mereka berpaling. Jadi ini kesalahan mereka pertama. Ataupun penyebab pertama yang menyebabkan mereka berada dalam kerugian yang sangat besar. Masa dekat dunia, mereka tak sedar
yang mereka buat tindakan ni sebenarnya adalah salah. Sebenarnya memang Nabi dah cakap pun korang buat ni sebenarnya salah, tapi mereka duk ingat mereka yang betul. Rasul tu yang salah. Tapi nanti apabila dia pergi kepada hari pengumpulan, macam ayat 9 tadi tu, mereka akan tahu rupa-rupanya tindakan mereka menolak, mengingkari Rasul yang Allah hantar yang merupakan manusia itu, rupanya itulah yang patut mereka terima, bukan dengan mereka tolak. Okey, jelas kan? Okey, kita pergi pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7 merupakan kesalahan yang kedua. Penyebab yang kedua yang menjadikan mereka ini diazab dengan azab yang pedih. Jadi Allah kata, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu, orang-orang yang kafir itu mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kesalahan kedua dekat sini, saya tak warnakan dia, tapi saya tulis. Dia punya isu penting dia dekat sini. Ni, sepertinya di sini mereka sebenarnya menolak akan adanya hari pembalasan. Mereka dengan sungguh-sungguhnya mereka kata apa? Selama-lamanya tak ada lah hari kebangkitan tu. Mereka kata la yub'atsu, sekali-kali tidak akan berlaku hari kebangkitan. So mereka rasa, mana ada hari kebangkitan ni, buat baik balas balik, tak ada lah hari kiamat tu, tak ada lah. Mereka sangat berpegang kepada kepercayaan tu. Rupa-rupanya yang mereka pegang tu kan, rupa-rupanya salah. Walaupun berkali-kali ditekankan, tak, kiamat ni ada, itu kena baca ayat lain lah. Tak, Allah Ta'ala boleh jadikan hari hidup semula tu terang banyak kali. Tapi mereka berpegang dengan keyakinan seperti itu. Tak ada, tak berlaku kebangkitan. Kan? Tetapi apabila berlaku hari kiamat tu, barulah mereka ini nampak akan kesilapan mereka. Masa hari itulah dipanggil hari apa? Yaumut Taghabun. Okey, jelas? Okey. Jadi saya ringkaskan saja ayat dia ni. Jadi kalau ayat yang lanjutnya tu, Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Allah Ta'ala suruh Nabi bantah akan kepercayaan mereka sekali-kali tak akan berlaku hari kebangkitan tu. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi bantah dengan mengatakan apa? Qul, katakanlah Muhammad, bala, memang sudah pasti, wa rabbi, dan Tuhanku, Rabbku, demi Rabbku, latuba'athunna thumma latunabba'unna bima amiltu. Katakanlah Muhammad, jawab Muhammad, jawab. Mereka tak percaya sangat hari kebangkitan ni, kau jawab Muhammad, cakap dekat dia orang, memang tu bukanlah setuju dengan mereka bangkang tu. Mana katakan, sebenarnya Nabi bersumpah, demi Tuhanku, benar-benar kamu memang akan dibangkitkan. Lepas kamu dibangkitkan tu, kamu akan dibagi tahu kepada kamu apa yang telah kamu buat. Kan? Kata Allah, wadzalika 'alallahi yasir. Allah kata, Allah nak jadikan hari kebangkitan tu mudah banget. Allah kata senang je, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ubah tak kepercayaan tu. Mereka tak ubah. Sampailah mereka-mereka yang terdahulu tu Allah datangkan azab ketika di dunia. Jadi ayat-ayat ini nak memberikan amaran, peringatan kepada orang-orang Arab musyrikin di zaman Nabi SAW. Kalau mereka ada perangai sesama seperti orang-orang terdahulu, kan, yang tak percaya Rasul ni kalangan manusia,
yang mereka ini sangat tidak percaya tentang hari kebangkitan tu, maka mereka akan dapat balasan sama seperti orang yang terdahulu. Jadi penjelasan ini telah memberikan kita jawapan kepada nama dan tema surah surah At-Taghabun. Okey, saya harap tuan-tuan jelas ya. Saya harap tuan-tuan dapat sesuatu pada malam ini. Baik. So, tuan, boleh dengar suara saya dengan baik kan? Dan boleh saya. Ada sangkut-sangkut tak mana-mana talian? Tak ada kan? Alhamdulillah okey. Ada. Suara siapa tu? Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita terus kepada Alhamdulillah. Okey. Kita terus kepada surah At-Talaq. Sekarang pukul 10 dah. Targetnya 3 surah malam ni. Tak apa. Kita sasarkan 3. Kalau Allah mengkehendaki kita sempatlah. Tapi kita usaha insya-Allah. Okey, dengan kadar yang mampu. Okey, belajar ni tak perlulah kita nak terkejar-kejar. Okey, yang paling penting kita belajar satu maklumat, kita faham. Lepas tu kita boleh sampaikan pula maklumat tu kepada orang lain. Okey, sekarang kita masuk kepada surah At-Talaq. Okey, kalau sebut At-Talaq semua orang faham. Cuma orang Melayu ni pronunciation dia talak kan macam huruf ta pula, tapi tak apalah. Kalau tepatnya talaq, huruf ta. Tolak berapa? Kan? Orang kata talak berapa? Tak apalah tu, bolehlah tu kan. Paling penting sebutnya itu kalau baca Quran kena at-talaq. Ada qalqalah dia. Okey, jadi saya tak perlu panjang lebar tentang talak tu apa. Talak tu maksudnya cerai lah. Dalam Quran ada surah cerai ke? Ada. Surah cerai ada? Ada. Okey. Malam ni kita akan belajar tentang hukum dalam perceraian. Hukum cerai Allah yang buat. Allah yang datangkan. Sebab itu jangan kita meremehkan ataupun kita menegatifkan orang yang bercerai. Jangan tengok buat. Kadang-kadang orang pandang buruk hukum cerai ni. Masyarakat nampak macam buruk. Bukan kita kempen orang bercerai. Tak. Jangan salah faham. Tetapi perceraian ni adalah hukum dalam Islam. Jadi apa yang Allah bawa datangkan, dia adalah terbaik. Kena ambil serius dia. Orang mungkin ingat perceraian ni nanti bawa negatif kan. Malam ni kita akan tengok Allah pesan apa. Yang bawa kepada negatif ni sebenarnya ada perkara yang mereka tak ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Mereka tak ikut SOP yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Mari kita baca. Okey, sedikit sebanyaklah tapi tak dapat nak terangkan semua. Okey, nama surah Talaq kita faham Talaq. Okey, sebelum saya lanjutkan, tuan tahu tak? Tahu tentang apa tak? Maksudnya, apakah berkaitan surah cerai dengan surah At-Taghabun? Ada berkaitan dekat mana? Lalu ingat tak sebelum ni kita ada belajar surah Juma'ah, kan? Kita ada belajar surah Saf. Semua tu ada berkaitan. Okey. Surah At-Talaq ni cerai lah, kan? Cerai ni bila dia berlaku? Bila cerai itu pakai? Apabila sudah apa? Sudah tidak lagi boleh hidup bersama. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala letak hujung dia berpisah. Cerai.
Apa berkaitan dengan surah Taghabun? Ada kaitan tak surah Taghabun? Okey. Ingat tak? Kita belajar surah Shah kan? Surah Shah mengajar bersatu hati. Bersatu apa? Bersatulah. Kita belajar kalau nak lahirkan komuniti masyarakat yang bersatu hati, bersatu teguh bercerai roboh ni kan, nak bersatu teguh ni, surah As-Saff telah ajar kita, betul tak kan? Tetapi apabila kita baca surah At-Talaq, dan kita baca surah At-Tahrim, surah At-Talaq dengan surah At-Tahrim, surah keluarga. Dia kata dengan family, keluarga. Apa kaitan cerai dengan surah At-Tahrim, surah keluarga? Talak dengan surah At-Tahrim ni, yang kita akan belajar sebentar lagi kalau sempat, dia sebenarnya fokus dia pasal kekeluargaan. Di keluarga. Dia tak libatkan orang luar lagi. Dia keluarga. Okey. Apa kaitan dengan solat Jumaat? Apa kaitan dengan Shaf? Belajar kan? Sebenarnya, ada orang dia mungkin terlupa bahawasanya untuk membentuk masyarakat yang boleh berada dalam satu saf, dalam satu barisan, kan, mesti lahir dulu apa? Kena lahir dulu daripada keluarga. Betul tak? Keluarga ni, bayangkan, kalau taman kita ada 100 keluarga. Kalau semua keluarga ni, daripada keluarga tu sendiri sudah kuat, maka dia boleh membentuk masyarakat komuniti yang kuat. Nak bentuk komuniti kuat ni apa? Itu kita kaitkan Allah Ta'ala buat solat Jumaat setiap minggu, supaya semua orang boleh berkumpul, beramai-ramai dengan nasihat. Kita terangkan. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa kumpulan kecil ni yang ada pada keluarga. Sebab kalaulah keluarga ini dia bukan daripada keluarga yang bertakwa pada Allah, macam mana nak membentuk masyarakat yang lebih besar? Daripada masyarakat itu keluarnya negara. Okey. InsyaAllah kita bincangkan. Allah Ta'ala tidak mencela perbuatan talak. Tapi kita je pandang negatif. Masyarakat kita ni, dia suka kadang-kadang persepsi dia tu persepsi ikut arus dunia. Salah sebenarnya. Kita sepatutnya persepsi kita, pandangan kita, penilaian kita adalah apa yang Allah nilai, apa yang Rasul nilai. Sekejap lagi kita akan tengok dalam surah At-Tahrim, kalau sempatlah. Dalam surah At-Tahrim, Allah tegur Nabi. Kita akan tengok Nabi ditegur oleh Allah. Tentang apa? Tentang ikut sangat pandangan manusia tu sampai sanggup mengharamkan makanan yang Allah halalkan. Tengok. Itu sebab tu surah At-Tahrim tu surah yang Allah Ta'ala nak menegur Nabi. Tentang apa? Dia nak jaga hati orang. Hati siapa? Hati isteri dia. Tengok. Maksudnya kita ni, masyarakat kita memandang sesuatu perkara itu pada pandangan dunia, pandangan orang ramai. Tapi pandangan Allah sebaliknya. Tapi kalau zaman sekarang, kita akan lawan arus lah. Sepatutnya memang kita kena lawan arus. Arus tu maksudnya ikut Allah kata. Orang nak kata apa, pedulilah. Jadi aku ikut Allah. Orang nak kata aku apa, pedulilah, aku nak ikut Rasul. Jelas kat situ. Sebab itu salah kalau kita menggunakan surah At-Talaq untuk kita marah orang bercerai. Salah. Tidak ada mana-mana ayat dalam surah At-Talaq yang Allah mengkeji perbuatan cerai. Tetapi yang Allah kalau kau nak bercerai, apa
apa tindakan yang kau perlu buat. Tengok kat situ sepatutnya. Jadi apabila kita dengar ahli keluarga kita handle case, kita dengar nasihat kawan-kawan kita, jangan diapi-apikan pula. Jangan diapi-apikan. Kau tak usahlah bercerai. Kau bercerai ni gini. Betul, itu nasihat yang betul. Kita bukan minta bercerai, tolong. Tolong jangan salah quotekan apa saya kata. Tetapi sepatutnya kita kata apa? Kadang memang tak ada jalan dah. Jumpa kaunselor, jumpa orang tengah, dah tak jumpa. Kan, kita kata, yelah, kalau kau dah itu jalan kau, kan, kau ikutlah apa yang Allah ajar. Ada dalam surah At-Talaq. Sepatutnya surah At-Talaq ni orang lelaki kena study. Okey, nanti Allah kita belajar. InsyaAllah, kita akan masuk kepada bab ni. Okey, dalam masa yang sama, saya nak sebut tadi. Okey, macam ni. Tuan-tuan tahu tak? Dalam surah Tahrim kan selepas surah At-Talaq kan? Okey. Surah Tahrim pasal keluarga Nabi. Maknanya surah Tahrim, saya terus masuk surah Tahrim sikit sebanyak. Surah Tahrim, dia ada kaitan dengan Nabi dengan isteri dia. Surah At-Talaq, pasal apa? Pasal suami dengan isteri. Sama je. Beza dekat mana? Kalau surah At-Talaq, dia merujuk kepada apa? Kalau kita dah tak boleh dah, tak ada perasaan dah, berpisah. Tapi surah Tahrim lain tak? Surah Tahrim terlalu cinta, kasih kepada isteri sampai ikut kata-kata pasangan. Ada beza. Kalau surah Talaq, surah yang kata, kalau dah tak ada jalan, cinta dah tak ada dah. Kan, hati perasaan ni dah tak ada dah. Pisah. Tapi kalau surah Tahrim dia lain. Surah Tahrim ni sampai Allah Ta'ala tegur. Janganlah cinta, sangat kasih, sangat punyalah dari hati, kau buat tindakan. Dia berbeza. Tapi apa kaitan dengan surah At-Taghabun? Okey, tuan-tuan. Saya tunjukkan tuan-tuan. Kita sekalian salin. Untuk kita belajarlah sedikit tentang kenapa surah At-Talaq terletak selepas surah At-Taghabun. Kenapa surah At-Tahrim letak selepas surah At-Talaq? Apa dia punya connection dia? Untuk modul susunan surah tu insya-Allah. Nanti selepas kita habis belajar nama-nama surah ni, kita akan pergi kepada modul susunan surah-surah dalam Quran. Tu. Masa kita belajar susunan surah tu, kita dah tak terang dah nama surah. Kita dah tak terang dah tema tu. Kita terus pergi kepada kenapa Baqarah letak lepas Fatihah, kenapa Ali Imran letak lepas Baqarah. Modul tu insya-Allah kita akan laksanakan ia dengan rahmat dari Allah selepas habis belajar tentang apa? Selepas habis belajar tentang nama dan tema surah. InsyaAllah. Okey, kita salin. Okey, waktu kita pun dah naik 10-15 minit. Okey, begini. Kalau tu tak ada Quran, saya minta tuan-tuan dan perempuan buka ayat ni. Cari ayat nombor 14. Surah At-Taghabun. Saya tunjuk dekat internet lah. Tetap baca baik. Tadi saya memang tak tunjukkan pasal tak sempat dah. Ni. Maafkan saya, bukan. Nobel Quran. Okey, di sini. Surah At-Taghabun, surah nombor 64 kan? Okey, saya tunjukkan tuan-tuan Sangat menarik susunan dia. Okey. Surah 4 kejap. Siapa tak jalan ni tak keluar pula sini. Bismillah. Okey, saya dah buka. Okey, ayat nombor 14. Okey, kejap Okey, kita nampak tak saya sedang tunjukkan laman sesawan Lego Quran. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Cuba. Okey. Nampak apa? Nampak okey. Nampak ayat. Okey, kejap Okey, saya nak tengokkan kejap Kenapa translation? Kejap
Melayak Malaysia. Kenapa tak ada translation kan? Kejap ya. Cuba tuan-tuan tengok ayat nombor 14. 14 Surah At-Taghabun. Image. Kenapa ada image? Okey. Tengok ayat nombor 14 Surah At-Taghabun. Dan kita dah belajar. Tapi saya nak tunjukkan perkaitannya. Apa kaitan dengan surah At-Talaq? Okay. Kita mungkin tak perasan tau. Tapi kalau kita belajar dekat susunan surah-surah, kita akan dapat pertalian dia. Okay, kalau tengok ayat 14 jap. Okay, tengok ayat nombor 14. Ayat nombor 14 ni tuan-tuan jangan terkejut tau. Suami kita, isteri kita sebenarnya boleh jadi musuh. Allah pesan dekat sini. Tengok ayat nombor 14. يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Kita bacain, Allah kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu. Jadi kalau yang baca tu perempuan, dia merujuk kepada pasangan lah. Kalau lelaki tu, isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu menjadi musuh bagi kamu. Kita setuju tak baca ayat ni? Rupa-rupanya pasangan kita ni, anak-anak kita boleh jadi musuh bagi kita. Tapi Allah pesan, awas, kata Allah, jaga-jaga ya kamu terhadap mereka. Tahu tak musuh dan apa? Musuh ni maksud dia adalah pasangan kita ni kadang-kadang dia bawa kita jauh dari Allah. Anak-anak kita ni kalau kita ikutkan hati mereka, kan, kadang-kadang mereka bawa kita jauh dari Allah. Tetap percaya tak? Kan? Anak-anak berpengaruh mak bapak dia. Pasangan berpengaruh pasangan dia. Betul tak? Betul. Boleh Allah pesan kat kita ni. Dia kata hati-hati, kata Allah, dengan mereka. Lepas tu, ialah macam anak kita kan. Kalau kita, anak-anak ni, kadang-kadang boleh menyebabkan kita nak pergi majlis ilmu pun susah. Ikut kemahuan anak. Dia kata dia nak, anak dia kata nak. Ialah kita kasih ke anak kan. Kadang-kadang mak ayah ni, kalau hati tak kering, maksudnya ikut je anak nak. Kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang kita ni, faham tak? Tapi Allah kata, hati-hati. Allah begitu siap-siap awal-awal. Kata hati-hati korang dengan anak-anak dan isteri pasangan ni. Lepas tu Allah kata, dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka, mengampunkan kesalahan mereka, itu lebih baik. Maksudnya kita bimbing mereka, kan, maafkanlah kesalahan kelemahan mereka, kan. Tapi ayat ni dia jadi musuh. Musuh tu, lepas tu pula Allah suruh kita berjaga-jaga, maafkan, jangan marahkan mereka, ampunkan kesalahan mereka. Nampak kan? Tetapi dekat surah At-Talaq, kalau kita baca surah At-Talaq pun pula berkaitan dia. Dekat surah At-Talaq ni seolah-olah menyambung maklumat dekat ayat 14 At-Taghabun tadi, kan. Mula-mula kita boleh maafkan kesalahan pasangan kita sekali, 2 kali, 3 kali, kan. Mungkin kan. Tapi kalau dah lama-lama mungkin kita rasa macam aku dah tak ada hati dah. Berulang kali dah. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Betul tak? Maka jalannya apa? Maka jalannya ada pada surah At-Talaq. Nampak berkaitan dia? Tetapi apabila nak melaksanakan maklumat bagi At-Talaq ni sangat ketat. Sangat ketat tu bukanlah ketat dari sudut mahkamah ke apa tak. Tapi Allah Ta'ala telah letakkan beberapa rule. Undang-undang yang sangat ketat. Kalau kau memilih jalan untuk bercerai, kau mesti kena patuhi SOP. Dia lebih ketat daripada COVID-19. Betul tak? Saya akan tunjukkan pada kawan-kawan.
Ramai orang, dia punya takut kena saman 1,000, kena saman 10,000. Tetapi dia tak takut pada Allah dengan dia langgar segala SOP bagi orang yang bercerai. Kita akan tengok dalam surah Talaq. Okey, ni saya dah masuk sinopsis dah. Tapi saya nak terangkan perkaitan dia supaya kita ambil, kita belajarlah sedikit. Oh, rupa-rupanya At-Talaq ni ada berkaitan dengan At-Taghabun, ada berkaitan dengan Suratul Tahrim. Lepas tu duduk pula juzuk 28. Juzuk 28, ingat, saya dah kata mula-mula hari tu, surah yang berada pada juzuk 28 macam At-Talaq, As-Saff, Al-Munafiqun, semua surah yang turun selepas hijrah. Kenapa? Maknanya Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi. Kalau dalam mentadbir bumi Madinah, Allah Ta'ala bagi juga kepada kita, jangan abaikan keluarga yang ada konflik. Jangan abaikan. Tetapi kita kadang-kadang kita tak boleh nak handle juga. Sebab apa? Macam hakim hanya boleh putus keputusan. Kita jadi orang tengah, boleh bagi nasihat saja. Tapi yang sebenar-benarnya siapa? Tu kepada orang yang menceraikan dan kepada orang yang diceraikan. So Al-Quran telah meletakkan beberapa peraturan yang sangat ketat. Inilah yang kita nak sampaikan. Jadi kalau anak kita ada anak lelaki, kalau kita ada menantu lelaki, okey, kita ingatkan kalau kita ada cucu lelaki. Jadi tolong nombor ni, dalam bab hukum hakam ni, kita jangan bias pada siapa-siapa. Jangan kita bias. Sekalipun tu anak kita, kita kena tetap ingatkan dia. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa dia defend anak dia. Dia akan kata anak dia betul. Tetapi kita sebagai ibu bapa yang beriman, nanti di surah Tahrim kan, dekat surah Tahrim, kita akan jumpa Allah pesan kepada kita, jaga diri korang ya, jaga diri ahli keluarga kamu daripada neraka ya. Jadi bagi kita pesan. Kita pesan pada anak kita pesan kepada bekas menantu kita, contoh cucu kita. Kalau kita sendiri yang dengar, belajar pada malam ni, kalau kita termasuk dalam maklumat ni, kita ikutlah apa yang Allah suruh buat. Pasti ada kebaikan. Saya akan tebuk tuan-tuan apa kebaikan dia. Lepas tu kita belajar. Saya tekankan ni sebab, ingat tak, kan zaman pandemik ni kan, kita tahu kan setiap hari, apa di antara isu besar negara kita adalah isu pada perceraian. Kita jangan pandang sinis, jangan pandang negatif kepada isu perceraian ni, orang bercerai ni. Kita jangan hukum mereka ni orang yang teruk. Jangan. Sepatutnya kita bimbing mereka, bawa mereka kepada Allah. Inilah peranan masyarakat yang betul. Bukan duk provoke lagi, bukan hukum orang lagi. Jangan. Apa yang patut kita buat? Kita kata, okey, engkau sebagai seorang lelaki, engkau tunaikan tak semua maklumat yang ada dekat surah At-Talaq? Engkau sebagai seorang perempuan, engkau sebagai bekas isteri, engkau dapat tak semua hak kau ada Allah sebut dalam surah At-Talaq? Sepatutnya kita macam tu. Jadi saya sebut maklumat ni, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat Islam ini dari sudut apa? Dari sudut mentaati Allah. Dia mudah je. Apa pun situasi, kalau kita ikut Allah dan Rasul, selamat dunia akhirat. Okey, kita masuk surah ni. Banyak panjang pula saya bermukadimah ni. Minta maaf tuan-tuan ya. Sebab saya mengambil kira isu yang berlaku semasa pandemik ni. Okey, sebab orang dilantik peguam, dilantik hakim boleh bias, peguam boleh bias. Tetapi kita tak boleh lari daripada surah At-Talaq. Okey, jom kita tengok dekat ayat mana dalam surah At-Talaq ni sebut tentang talak tu.
Jadi kalau kita baca dekat ayat yang pertama, kita akan jumpa. Perkataan dekat sini diulang 2 kali perkataan talak. Saya dah warna kuningkan dekat ayat pertama tu. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna. Jumpa 2 kali perkataan talak kan? Inilah di antara sumber penamaan surah itu dengan surah Talaq. Allah kata, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan an-nisa, isteri-isterimu, fatalliquhunna, maka hendaklah kamu ceraikan mereka. Bukan Allah suruh cerai. Allah Ta'ala mengatakan jika para Nabi nak menceraikan isteri-isteri mereka, maka cara cerainya begitu. Jadi ayat ni Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi SAW secara tidak langsung. Allah Ta'ala nak suruh kita ikut. Walaupun kita bukan Nabi. Tetapi Allah bagi tahu kepada kita secara tak langsung. Kalau Nabi korang semua pun, Allah pesan kalau nak cerai bagaimana keadaannya, kamu sebagai umatnya, maka ikutlah apa yang aku telah ajar kepada para Nabi. Itu maksud sebaliknya. Jumpa perkataan talak jadi 2 kali. Kita tak ulas lagi ayat ni sebab waktunya saya perlu waktu yang agak panjang sikit, tak apa. Sekarang kita pergi kepada kenapakah dipilih nama surah itu sebagai surah Talaq. Sebab penamaan surah. Saya merujuk buku yang sama karangan Dr. Munirah Muhammad Nasir mengatakan kenapa surah itu dinamakan surah At-Talaq, kerana surah ini menjelaskan hukum hakam talaq dan juga ada hukum hakam tentang iddah. Tentang iddah. Jadi kita akan belajar pada malam ni. Jadi kalaulah kita sekarang berhadapan dengan situasi seperti ini, macam saya sebut tadi, mungkin anak kita, mungkin menantu kita kan, maka kita cepat-cepat kita rujuk apa? Kita rujuk kepada Al-Quran. Cepat-cepat Allah kata apa? Jadi kita nak bawa orang kepada Quran. Jadi sebab apa? Sebab surah Al-Talaq ni surah yang ada menceritakan hukum hakam talaq, lepas tu ada kaitan dengan iddah, ada kaitan dengan tempat tinggal, ada kaitan dengan memberi nafkah. Sebab itu surah tu dinamakan surah Talaq. Jadi kenapa surah tu nak dipilih talak? Kenapa dipilih nama Al-Talaq tu? Nak memberitahu sebab dia jadi nama surah kan? Dia nak menekankan korang semua ambil perhatian dia tentang hakam perceraian ni. Sebab tu dinamakan dengan nama surah. Jelas tentang sebab penamaan. Sekarang kita pergi kepada tema dulu. Lepas tu baru kita kupas ayat. Tema surah ni, kalau dirujuk dalam buku Dilalul Asma'i Suwaril Quran, menyebutkan adalah iltizam sepenuhnya dengan segala hukum Allah, khususnya hukum perceraian. Pengkeper, kalau saya salah tata bahasa tolong betulkan ya. Ini tema surah tu. Iltizam itu maksudnya engkau kena penuhi semua hukum hakam Allah, terutama dalam bab perceraian. Kena study. Jelas. Sebab tu kalau orang ada isu seperti ni kan, paling baik kalau sebelum berlaku ataupun tengah berlaku, kita kata nasihat aku kepada engkau kalau kita kawan kan, kau dah baca belum surah talak? Kau dah baca ke belum? Kau tahu tak hukum talak ni apa? Sebab ramai orang, ada setengah orang, dia lepas diisteri, dia pucat, lapang dada aku. Dia kata, dia diisteri kan, tapi dia betul buat tak apa Allah?
di dalam surah Talaq. Okey, jelaskan tentang tema surah ni. Nanti saya akan buktikan, nanti saya akan tunjukkan ayat kat mana nak iltizam tu. Macam mana dikatakan perlu iltizam sepenuhnya. Ada pada ayat tu. Okey. Saya tunjukkan tema surah yang kedua, tapi ada berkaitan dalam buku kedua. Dia kata tema surah ni adalah bertakwa kepada Allah, penyebab terpeliharanya institusi kekeluargaan, masyarakat dan ummah. Dia ni sebenarnya sama macam ni. Kalau tema surah kata iltizam sepenuhnya, macam mana boleh dikata kena iltizam? Sebab ada kaitan dengan takwa. Dalam surah At-Talaq ni, tuan-tuan akan jumpa 5 kali Allah Ta'ala kata apa? Takwa kepada Allah, bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah, bertakwa. Sampai 5 kali Allah ulang perkataan takwa. Tuan-tuan, kalau orang faham perkataan takwa ni, dia akan bawa masuk macam ni tau. Dia akan bawa masuk macam ni. Engkau kena usaha jauh daripada api neraka. Engkau kena usaha jauh daripada api neraka. Seolah-olah pada hukum cerai ni, dia boleh bawa kita kepada neraka kalau kita tak follow apa yang Allah tentukan. Nampak tak? Orang duk fikir cerai tu nak lepas diri je. Janji aku berpisah dengan dia. Terutama pada lelaki. Kadang lelaki ni, dia tak peduli lah. Janji, dia lepas diri. Tetapi dia terlupa. Dia baca Quran tu. Ya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tekankan, dikaitkan dengan neraka tau. Macam dia kaitkan dengan neraka. Sebab nanti kita akan jumpa Allah ulang. Bertakwa. Ini bermakna kalau siapa ikut apa yang Allah perintahkan, maka walaupun berlaku perpisahan, institusi kekeluargaan itu tetap akan terjamin. Percayalah pada Allah. Masyarakat itu tetap akan terjamin. Walaupun berpisah. Tapi apa yang berlaku kepada masyarakat kita? Dia tak ikut apa yang Allah katakan. Yang dia ikut apa? Yang ditumpu apa? Kebencian, marah, menyampah didahulukan, penting diri sendiri. Sebab itu masyarakat menjadi teruk selepas kes-kes ini. Sebenarnya tak. Kalau pihak-pihak itu dia ikut apa Allah kata, pasti dia kebaikan. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan buktinya kebaikan daripada perceraian itu jika buat ikut Allah kata. Tuan-tuan jangan salah faham. Bukan saya kempen supaya bercerai. Tak. Tetapi kalau ikut betul-betul, ya Allah, pasti bawa kepada kebaikan. Itulah tema yang nak dikatakan oleh penulis kitab ni. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan bukti dia. Okey, begini. Kalau tuan-tuan buka dalam surah At-Talaq ni, tuan-tuan akan jumpa 5 kali perkataan takwa tau. 5 kali. Ayat nombor 2. Cuma saya minta maaf ya, dekat dalam nota ni, saya tak letakkan terjemahan. Tuan-tuan letak terjemahan dia. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan perempuan sebab waktu saya tak dapat guru waktu dengan baik sebab saya dalam keadaan bermusafir ni. Jadi kalau talian saya agak unstable sebab saya sangat bergantung kepada wifi hotel. Ya. Delete lah. Okey. Begini. Kalau kita baca dekat surah At-Talaq kan, kita jumpa perkataan takwa. Ada 5 sebenarnya. Tapi tengok ayat nombor 2 ada. Ayat nombor 2. Wa may yattaqillah. Ayat nombor 4 ada. Wa may yattaqillah. Ayat 5. Wa may yattaqillah. Ayat 10. Fattaqullah. Ada 4 kan? Mana satu ni? Maksudnya wa yattaqillah tu apa?
Allah kata, siapa yang bertakwa kepada Allah. Ulang kali kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Ulang kali ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Ulang kali keempat. Kata, fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nampak macam ada 4 kan? Tapi satu lagi kat mana tau? Ada 5. Satu lagi kat mana? Okay, dia duduk pada ayat pertama. Tapi saya tak terangkan lagi lah. Nanti kita akan terangkan. Saya dah warna biru kan kat sini. Nampak tak perkataan? Wattaqullaha rabbakum. Ayat pertama sekali dah Allah kata. Wattaqullaha rabbakum. Saya cuba dekat nota tu, saya tak warnakan dekat terjemahan. Allah kata, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Kita faham tak? Maksudnya Allah ulang 5 kali perintah tentang takwa. Allah sebut tentang kelebihan kalau kau bertakwa dalam hukum tolak ni kau dapat apa. Kalau kita tengok dekat sini, ayat ni kalau kita baca ayat ni, lepas tu saya kata orang kita dia pandang orang bercerai ni, perceraian tu benda buruk, negatif. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, kalau perceraian tu dibuat dengan takwa, ada kelebihan. Tuan-tuan kena faham apa yang saya sebut ni. Sebab Allah yang kata, Allah cipta kita. Allah cipta lelaki. Allah cipta perempuan. Allah tahu. Betul tak? Bayangkan, kalau dalam Islam tak ada perceraian, macam mana tuan-tuan lalu dari hidup tu? Ya Allah, macam mana tuan-tuan lalui dalam hidup tu? Duduk serumah bertentang mata dalam keadaan hatinya. Tuan-tuan jadi apa? Terbayangkan. Tapi Allah ni maha mengetahui. Dia buka jalan. Okey, talak. Tetapi apabila kau masuk kepada fasa tu, kau kena buat apa? Allah bagi tahu. Lepas tu kalau ikut apa Allah kata, Allah bagi kelebihan. Tuan-tuan, saya nak tanya. Tuan-tuan pernah baca tak ayat ni? Ayat nombor ni. Ayat nombor 3 ni. Ayat nombor 3 ni ayat apa? Allah selalu guna ayat ni. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ayat apa tu? Allah katakan, dan sesiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Tuan-tuan, orang yang dia bercerai, kalau dia cerai tu dalam keadaan bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Maksudnya negatif tak pada perceraian tu? Tak. Tapi cerai tu dengan cara takut Allah. Macam tu. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 4 tu macam tu juga. Allah bateri saya pula macam nak mati pula. Sekejap perempuan sekejap Allahumma salli wa sallim. Okey. Betul, boleh saya panjangkan lagi sikit ke ni? Ke macam mana? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey. Kejap Okey. Nampak tak ayat ni? Ayat ni pernah dengar tak ayat si Budina? Orang kata ayat si Budina kan? Okey, tuan-tuan saya tunjukkan tuan-puan putih Okey, begini. Orang selalu baca ayat si Budina. Ayat si Budina tu apa kelebihan ni? Orang kata lah tapi tak ada kaitan dengan si Budina tu. Okey, ayat ni cuba baca ayat nombor 4, ayat nombor 3 apa? Saya tunjukkan kejap dekat sini. Sekejap saya tunjukkan dekat sini. Kita pergi ambil surah apa tadi tu? Surah apa? Surah apalah. Masya Allah. Oh iyalah. Okey, kejap kita tengok surah Talak. Okey, tuan-tuan. Kita perhatikan baik ayat ni. Kita perhatikan baik-baik. Okey. Kita tengok sekejap Kita tengok surah Talak. Okey. Cuba kita tengok nombor 2. Kita tengok ayat nombor tengok ayat nombor 2 kan. Kenapa keluar yang bahasa Inggeris translation? Okey. Kejap. Kita tengok ayat penuh nombor 2 nombor 3. Saya tinggalkan jawapan tu pada tuan perempuan Memang tak sempat malam ni kita nak habiskan juga surah Talak ni. Kita sambung pada minggu depan. Tapi tak apa, saya terangkan sikit.
Okey, cuba tuan-tuan tengok ayat nombor 2 penghujung dia dengan penutup dia. Kan ayat ni. Kan ayat tu pasal cerai kan? Allah Taala kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ayat nombor 2 kan? Allah kata, sekejap ya. Allah kata dekat ayat ni. Allah kata dekat sini ya. Dekat sini. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan adakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Lepas tu baca ayat nombor 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala kata, serta memberinya rezeki daripada dia tak sangka. Saya nak tanya tuan-puan, memberi rezeki jadi jalan yang tak terlintas di hatinya. Tuan-tuan, kalau orang faham ayat ni kan, Allah kata apa? Kalau engkau yang sudah takwa, Allah kata Allah bagi rezeki pada jalan yang tak terlintas. Tuan-tuan, kalau kita baca ini macam pelik kan? Baca ini macam, kalau berpisah dengan cara yang betul ikut Allah, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Pernah tak orang terfikir kat sini? Ayat ni orang selalu guna. Ayat ni adalah salah satu cara nak buat rezeki. Bukan baca ayat ni. Tapi jalan murah rezeki tu apa? Takwa. Tapi kenapa ayat yang kata kau akan dapat rezeki tak sangka-sangka dengan engkau bertakwa tadi, ayat ni duduk dekat surah At-Talaq. Cuba kita baca tafsiran dia apa. Rupa-rupanya, kalau orang yang dia melalui fasa jaya, kalau takwa pada Allah, dia akan dapat ni. Allah bagi jalan keluar. Menarik tak? Orang mungkin ingat pada perceraian ni macam lagi mengkusan, lagi membangkit. Memanglah pada hati memanglah tak ada siapa yang suka. Tak ada siapa pun minta pada Allah nak berpisah. Kita minta jauh. Tetapi Allah ni dia maha mengetahui. Kalau kita baca ayat ni, kita rasa lega tau. Lega maksudnya, macam, yelah kan, kita handle kes adik kita ke, kakak kita ke, abang kita ke, kawan kita kan. Kita dapat jawapan tau. Kita kata, sebenarnya kalau kau buat betul-betul jalan perpisahan tu, kerana Allah nak, kau buat takutkan neraka, Allah nak, Allah akan bagi kau jalan keluar. Maksudnya, Allah akan bagi yang lebih baik pada kau. Ya Allah bagi rezeki nak kepada kau apa yang kau tak terlintas. Rezeki ni kadang-kadang kita nampak mungkin duit saja. Tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala mungkin bagi kita life yang lebih baik lepas kita berpisah. Kita tak tahu. Tuan-tuan tolong jangan salah faham. Saya memang, saya bukan sebut tentang pilih untuk jalan berpisah tu tak. Bukan kat situ. Tapi sekarang kita zaman endemik kan. Kalau buat Allah janji. Allah janji. Kau akan dapat rezeki yang kau tak sangka. Mungkin dia dapat pasangan yang lebih baik ke? Mungkin life dia lepas tu lebih baik ke? Lebih bahagia ke? Kita tahu. Tapi Allah janji. Allah janji. Mungkin ada orang lepas berpisah, dia jadi kawan baik pula dengan ex-suami. Kita tak tahu sebenarnya. Tetapi Allah janji di dalam Al-Quranul Karim. Saya harap sampailah apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan pada malam ni. Okey, jelas ya? Ini peranan kita sebagai bapa, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai jiran, peranan kita sebagai abang atau kakak. Kalau ada ahli keluarga kita yang seperti ini, kita cepat-cepat pastikan insan tersebut melakukan melalui hukum hakam perceraian itu adalah dasar sifat takwa pada Allah. Bukan kita duk pusat cari lawyer yang terbaik.
nak. Apa keputusan kau buat nak? Kau buatlah kerana dasar kau takwa pada Allah. Kalau kita buat apa pun kerana Allah, pasti bahagia. Pasti ada kebaikan. Jelas untuk ayat ni. Okey. Saya dah terangkan sedikit lah. Ni macam sinopsis pula ni. Surah ni. Tapi tak apa sebab ada keperluan juga nak terangkan. Okey. Jadi kita sambung balik. Okey. Jelas Nanti tuan cari terjemahan Tuan cari terjemahan dekat ayat nombor 2, 3, 5 dan 10 tentang keseluruhan ayat ni. Tuan-tuan, Allah tekankan dengan 5 kali perintah bertakwa. Okey. Kita habiskan juga surah Talaq. Nabi dah ni kita habiskan. Okey. Tuan-tuan, kita pergi kepada tema. Tema tadi dah dapat kan? Iltizam sepenuhnya terhadap segala hukum Allah, khususnya dalam bab perceraian. Kita tengok satu lagi tema. Bertakwa kepada Allah sama. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan ayat lain yang mengukuhkan kepada tema ni. Okey, jom kita baca ayat pertama. Okey, Allah kata. Kita tengok tulisan yang berwarna, yang di dalam warna apa ni? Warna silver Warna apa? Warna saya pun tak tahu warna ni. Okey, Allah kata begini. Lepas Allah Ta'ala cerita kan, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah dia. Maksudnya kalau nak cerai dalam keadaan tak menzalimi perempuan tersebut. Bukan dalam keadaan haid, kesian kat perempuan tu. Kan cerai dalam haid, panjang pula waktu dia. Tapi Allah pesan kepada Nabi, jika kamu nak ceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah isteri itu pada waktu mereka senang nak kira iddah dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kan, Allah Ta'ala kata, lepas tu buat apa? Allah mengatakan, wa'ahful iddah. Hitunglah waktu iddah tu. Tengok, Allah Ta'ala ajar satu persatu. Kan? Allah Ta'ala tak nak zalimkan mana-mana pihak. Allah ciptakan kita lah. Allah Ta'ala tahu yang mana terbaik untuk hamba dia. Jadi Allah kata, okey, kalau nak cerai pada waktu yang mudah nak kira iddah. Sian kat perempuan tu. Tengok Allah Ta'ala. Patut Allah kata, kiralah waktu iddah tu. Lepas kira waktu iddah tu, Allah kata apa? Dalam nak menceraikan, dalam nak mengira tempoh iddah, Allah kata apa? Wattaqullaha rabbakum. Bertakwa kepada Allah tu Tuhan kamu. Lepas tu Allah pesan pada orang lelaki, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Tetapi masyarakat kita terbalik. Dia pergi hantar isteri dia balik rumah mak dan bapa dia. Kau keluar pada rumah aku. Aku tak nak tengok muka kau. Kau pergi balik rumah bapa kau. Aku hantar kau balik. Dia telah langgar Quran tau. Quran kata apa? Kau jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Rumah yang mereka duduk tu, hidup selama ni. Kau jangan keluarkan mereka dari rumah. Tengok, Allah Ta'ala tak nak susahkan orang perempuan. Lepas tu Allah kata apa? Janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Engkau berhak kalau nak keluarkan mereka, kalau mereka ada buat perbuatan-perbuatan yang keji. Kat situ Allah pesan. Selepas tu, Allah letak dekat sini, ya Allah, berat tau hukum dia. Allah kata, watilka hududullah. Allah kata apa? Ni dekat sini. Itu yang keluar tema tadi. Itulah hukum-hukum Allah. Bukan hukum mahkamah. Bukan hukum orang Melayu. Tak. Itu adalah hukum Allah. Jadi kalau ada orang ceraikan isteri dia dalam keadaan haid contoh, susah nak kira bebankan perempuan tu. Seolah-olah orang tu telah melanggar hukum Allah. Dia langgar Allah Ta'ala tu. Nampak tak? Allah Ta'ala pesan. Allah pesan bertakwa.
Allah kata jangan keluarkan perempuan tu daripada rumah dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata itulah hukum-hukum Allah. Allah kata وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Dan sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah itu, maka sesungguhnya dia telah buat zalim terhadap dirinya sendiri. Kan nampak tak tuan-tuan? Okey, ini dah tanda iltizam tadi. Sebab apa? Itu adalah hukum Allah. Kita kena ingat benda ni. Kadang-kadang orang langgar, ikut hati dan perasaan sangat, dia langgar. Benci macam mana kat pasangan sekalipun, kau jangan langgar apa Allah perintahkan. Kalau kau langgar apa Allah perintahkan, bukan bertambah baik, bukan kau akan dapat hidup senang lepas tu, tetapi susah. Sebab kita langgar hukum Allah kan. Sebab tu tema surah tu apa? Iltizam dengan hukum Allah. Ketetapan dia. Panjanglah saya nak cerita bab ni, panjang pula nanti. Nak kira indah macam mana pun semua, memang akan panjang. Dan saya tahu nanti mungkin akan ada yang tanya soalan. Kan? Kalau dia dah berpisah dengan suami dan dia berpisah dengan isteri dia, dia boleh hidup serumah lagi ke? Sebab dalam ayat ni kata, jangan kau keluarkan mereka dari rumah mereka. Sepatutnya, siapa yang patut keluar? Perempuan tu yang kena hantar balik rumah mak ayah dia ke? Ataupun lelaki tu yang kena keluar? Itu kode panjang. Dia bukan boleh sembrono saja. Okey. Jadi, kalau tuan-tuan nak dapat jawapan dia, saya minta tuan-tuan tengok fatwa ni. Okey, tuan-tuan tengok fatwa ni. Fatwa ni. Okey ni. Tuan-tuan buka dekat Jabatan Mufti. Fatwa yang ni sekejap. Ni Tuan tengok dekat sini. Tuan-tuan buka dekat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan tengok dekat tajuk Irsyad Al-Fatawa siri ke-229B. Bolehkah bekas suami tinggal bersama isteri semasa tempoh iddah? Saya letakkan siap-siap dekat dalam chat ni. Saya letakkan dekat ruangan chat dia punya ni. Tolong ambil makluman ni dan print. Baca dekat situ apa pendapat yang kuat di dalam bab tersebut. Sekejap saya letakkan maklumat tu di dalam ini. Okey. Jelas tuan-puan? Okey. Jadi kita tutup dengan surah Talaq. Memang tak sempat untuk saya habiskan masuk kepada surah apa? Kepada surah At-Tahrim, tak apa. Minggu depan kita sambung insya-Allah. Okey. Lepas tu kita dah tahu tema dia. Okey. Jadi kita tengok penutup surah. Okey. Kalau kita baca dekat penutup surah At-Talaq, Allah ni kalau siapa tak nak iltizam, tak nak ikut, tak nak bertakwa dalam hukum hakam talak tadi, ikutkan perasaan, ikutkan hawa nafsu, pentingkan diri sendiri, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan pada ayat hujung. Ini penutup surah Talaq ayat ke-12. Allah mengatakan, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ingat pesanan. Mungkin dekat dunia kita boleh buat suka hati. Tak ada siapa boleh halang kita kan. Kita ikutkan hawa nafsu kita. Kan? Okay? Tak ada siapa pun tahu. Tapi ketika dia baca surah Talaq, Allah letak ayat hujung sekali. Allah is watching you. Kadang-kadang dalam orang kata rakyat sentiasa memerhati kan, kita tukar. Allah sentiasa memerhati, Allah sentiasa mengetahui. Kita nak lari mana? Nak buat zalim pada orang ni, okey, tak apalah. Dekat dunia, mungkin kita tak ada kuasa nak dapatkan hak kita kan. Ada setengah orang dia malas nak naik turun mahkamah. Kan sampai fed up dia. Tetapi orang yang menzalimi orang lain ni ingat. Surah Al-Talaq ayat 12 Allah mengingatkan.
tentang Allah mengetahui akan segala sesuatu. Okey, kita habiskan surah At-Talaq, insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi pada minggu depan dengan surah At-Tahrim. Baca dulu surah At-Tahrim. Surah Tahrim dia menarik pula. Surah Tahrim ni Allah menegur pula tentang sifat cinta kepada isteri, menyebabkan langgar kepada apa yang Allah Ta'ala tidak sukai. Kalau yang tadi tu besar, yang kat sini besar pula. InsyaAllah nanti kita akan baca pada minggu depan ya. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-puan. Memang tak sempat dah pada malam ni untuk saya menerangkan dia. Okey, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Okey, ada pertanyaan apa-apa tak sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni? Ada apa-apa persoalan? Kedua surah tadi, surah At-Taghabun dengan surah At-Talaq. Okey, dekat chat tak ada Ustaz nak soalan. tanya. Ya, Untuk Cina buta tu kan, sebenarnya boleh ke tak boleh dalam Islam? tidak Talak ke tidak? boleh. Lepas tu kalau dia dah talak tiga, kalau dia nak rujuk balik macam mana? Tak boleh. Dia tak boleh rujuk. Dia tak boleh rujuk semula, melainkan setelah bekas isteri itu berkahwin lain, dan jika bekas isteri itu bercerai, baru dia boleh kahwin lain. Tapi cerai tu bukan niat untuk nak awal-awal kahwin tu dia bukan Ya, niat. ya. Kalau dia awal-awal dia kahwin dengan orang tu dengan niat untuk berpisah, itu dia panggil niat perkahwinan tu pun dah salah. Jadi kena hati-hati sebenarnya. Sebab itu hukum hakam talak ni jangan buat main-main. Sebab tu yang dikaitkan tentang, itu yang para ulama bincang tentang, kalau kita baca dekat fatwa tu kan ada dua pendapat. Pendapat pertama kata dalam mazhab Syafi'i dia tak benarkan hidup bersama. Contohnya bekas suami dia tak boleh duduk serumah dengan bekas isteri melainkan ada mahram, ataupun kalau jenis rumah yang bertingkat-tingkat tu dibenarkan. Tapi hukumnya tetap makruh lah. Tapi dalam mazhab lain dia guna ayat tadi. Kalau ikut dalam mazhab lain mengatakan boleh suami isteri boleh, bekas suami dengan bekas isteri boleh duduk serumah kerana mudah untuk suami tu dia rujuk balik. Yalah kan, mula kita marah. Kadang orang lelaki ni cepat sangat untuk lafazkan talak kan. Jadi kalau dia duduk dekat, dia boleh rujuk bila-bila. Itu di antara hikmah yang jangan keluarkan mereka daripada rumah. Supaya kita mungkin tengok dia setiap hari kata, lah kesian, mungkin kita kata aku ni salah kot. Itu hukum yang jangan keluarkan perempuan tu daripada rumah tu. Itu di antara hikmah lain yang kita boleh ambil. Tapi kalau macam kes tadi tu memang tak boleh buat apa-apa dah. Itu memang ketetapan Allah dah. Lepas talak 3, tidak lagi dibenarkan untuk merujuk lah. Dia tak boleh kahwin selama-lamanya. Bukan buat rujuk, dia tak boleh kahwin selama-lamanya. Tapi memang ada kes macam tu. Lepas dia dah pisah baru dia rasa macam salah sangat. Tapi itulah yang perlu diambil pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Saya memang buat hukum fiqh cerai, buat hukum munakahat ni, saya memang tak ada ilmu yang banyak. Saya minta maaf ya, dengan kadar ilmu yang saya ketahui, sangat-sangat terbatas. Okey. Ada maklumat lain apa-apa yang boleh saya bantu? Okey, kita dah buka pukul 11. Saya mohon berhenti di sini. Jadi insya-Allah kita sambung ya pada minggu depan. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, pada esok pagi, kalau ada kesempatan ke lapangan, sambil-sambil buat kerja tu ke, ikuti tadabbur surah Al-Kahfi. Besok kita akan masuk kepada ayat kisah yang kedua. Dua orang kawan, seorang kawan dia sangat kaya yang memiliki 2 kebun anggur.
InsyaAllah pada esok pagi jam 10.30 pagi. Tadabbur suratul Al-Kahfi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.